Dalam pimpinan dia mula dengan surah ini diturunkan di Madinah. Dia panggil surah Madaniyatun. Surah Madaniyah, makna surah itu diturunkan di Madinah. Suratul Hasyri Madaniyatun. Apa makna Madaniyah? Diturunkan di Madinah. Sesalah. Nampaknya tidak ada perbincangan panjang di sini. Tak ada khilaf-khilaf. Maka Madaniyah berarti setakat itu je. Wa naqala al-ijma' ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Ramai di kalangan ulama tafsir telah sepakat mengatakan surah ini Madaniyatun. Mengandungi 24 ayat. Ayat dia ada 24. Tasmiyatus surah. Kenapa dinamakan suratul Hasyri? Kenapa ayat ini dipilih suratul Hasyri? Mesti ada sebab. Sebab dianya tengok dalam mukaddimah kita tu. Dinamakan suratul Hasyri. Apa makna al-hasyru? Al-hasyru makna apa? Peristiwa berhimpunnya pihak musuh. Musuh berkumpul satu tempat. Itu nama suratul Hasyri. Musuh berkumpul di satu tempat. Untuk apa? Untuk nak lawan Islam. Itu ya kerja dianya. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala menegaskan bahawa di awal surah Tuhan kata apa tadi? Huwallazi akhrajal ladzina, ayat kedua tu. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min al-kitab min diyarihim li awwalil hasyri. Allah lah yang telah mengusir keluar orang-orang kafir. Kafir di sini Yahudi yang berada di Madinah, dari kampung halamannya di Madinah pada julung-julung kali, kerana mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingatlah dia panggil al-ijla'. Puak Yahudi ni dihalau keluar 2 kali. Mula-mula daripada Madinah ke Khaybar, kemudian mari zaman Sayyidina Umar dihalaunya keluar sampai ke Syam. Itu dia panggil li awwalil hasyri. Maka nama surah ini yang pertama nama dia suratul Hasyri. Mana dalil dia? Dalil dia daripada Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair rahimahullah qala qultu li Ibni Abbas. Aku tanya Ibnu Abbas tentang suratul Hasyri. Qala nazalat fi Bani Nadir. Surah ini turun menceritakan tentang kejahatan Yahudi Bani An-Nadir. Bani An-Nadir. Jadi nama dia suratul Hasyri sebab ayat yang kedua tu huwallazi atani li awwalil hasyri. Di awal hasyri. Daripada Madinah dihalau ke Khaybar. Kemudian al-hasyru tsani, pengusiran kali yang kedua pada zaman Sayyidina Umar. Oleh kerana Sayyidina Umar ni dia dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidak berkumpul 2 agama di semenanjung tanah Arab. La yajtami' dinani fi jaziratil Arab. Tak boleh kumpul 2 agama. Sedangkan Khaybar masih lagi dalam jazirah. Maka Umar halau mereka keluar pergi ke Syam. Sebab itulah Yahudi dia berkumpul di Syam. Tapi dalam peta besar dunianya dia kata Madinah tu hak dia. Tengok dalam peta besar Zionis mengatakan bahawa Madinah masih lagi dalam peta besar dia. Tapi insya-Allah itu angan-angan yang tidak akan kesampaian. Ada orang berangan-angan dapat, tapi angan-angan Yahudi ni insya-Allah tak dapat. Tidak dapat. Bahkan mereka berkumpul di Syam untuk apa? Untuk berlakunya peperangan besar di antara Muslim dengan mereka di akhir zaman. Bila wallahu alam. Itu nama yang pertama suratul Hasyri. Nama yang kedua summiyat aidan bi surati Bani Nadir. Dinamakan juga dengan nama surah Bani An-Nadir. Tulis An-Nadir dengan nun dad ya ra. Surah Bani An-Nadir.
Sebab apa surah Bani Nadir? Kerana dia mengandungi kisah pengusiran Yahudi Bani Nadir dalam peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Yahudi yang membatalkan perjanjian, maka Nabi kita halau mereka keluar dari Madinah. Jadi dua nama lah dia. Dua nama. Jadi tadi hadis tadi, kisah soalan Sa'id bin Jubair kepada Ibnu Abbas itu sahih, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Tapi kenapa Ibnu Abbas dia tak nak namakan suratul Hasyri? Ini kata Ibnu Hajar, ka'annahu, seolah-olah macam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu tak suka dengan nama Al-Hasyri. Dia bimbang takut orang terkeliru, sebab Al-Hasyri salah satu daripada ciri-ciri hari kiamat. Hari kiamat tu hari perhimpunan manusia. Sedangkan ayat ini tidak kiamat, kiamat kecil bagi Bani Nadir, sebab mereka diusir keluar dari Madinah. Maka kata Ibnu Ashur, banyaklah panjang perbahasan ulama ni, kenapa Ibnu Abbas tak nak namakan dia suratul Hasyri, bila Ibnu Jubair namakan dia dengan surah yang masyhur, surah Al-Hasyri, Ibnu Abbas kata Bani Nadir. Jadi kata di Ibnu Ashur, dia kata boleh jadi Ibnu Abbas nak beritahu surah ini ada dua nama. Surah ni ada dua nama. Nama yang pertama suratul Hasyri, nama yang kedua surah Bani An-Nadir. Tafsir Al-Muharrar. Maqasidus surah, tulis objektif surah. Surah ni apa dia objektif dia? Yang pertama, al-hadithu an ghazwati Bani Nadir. Allah Ta'ala cerita kepada kita kisah peperangan dengan Bani Nadir dan nasrillahi li'ibadihil mu'minin, pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggalkan puak-puak kafir dalam kesesatan, wal'iyazbillah. Mana orang beriman mendapat bimbingan, puak kafir duduk dalam sesat, nak gimana puak demo? Jawabnya tak gimana dah. Kemudian yang kedua, zikru janibin min asma'illahi ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menyebut sebahagian daripada nama-nama Allah Ta'ala yang maha indah, wa sifatihil ula, dan sifatnya yang maha tinggi. Allah Ta'ala sebut nama-nama dia yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kemudian kita berpindah kepada mawdu'atus surah, poin-poin utama yang terkandung dalam surah ini. Untuk senang kita catat, kita buat secara bernombor. Yang pertama, Allah Ta'ala iftatahatis surah Al-Hasyri, uftutihat, makna dimulakan, dibukakan surah ini dengan bitanzihillahi ta'ala, dengan mensucikan Allah Ta'ala daripada perkara yang tidak layak. Dia mula dengan sabbaha, sabbaha lillah, maha suci Allah Ta'ala daripada segala perkara yang tidak layak. Wa izhar, dan menzahirkan kemuliaan Allah dan hikmahnya dalam mentadbir seluruh perkara ini, semua perkara ini. Jadi Allah Ta'ala mula dengan apa? Membersihkan dirinya daripada segala perkara-perkara yang tidak baik, segala perkara yang kekurangan tidak ada. Yang kedua, al-hadithu an ghazwati Bani Nadir. Allah cerita kepada kita tentang peperangan Bani Nadir dan bagaimana Allah Ta'ala mudahkan urusan orang muslimin untuk menghalau mereka keluar daripada Madinah. Sedangkan
ma'amakanu ahli minal mana'ah, dia ada kota besar. Yahudi Bani Nadir ini, dia punya kota di Madinah tu bukan senang nak masuk. Tapi dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, dia jadi takut, jadi gerung. Orang kata kia dah, takut ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan dia minta nak keluar. Mudah, bukan senang orang nak keluar. Dia kata dia duduk dalam kota dia Al-Husun, kota yang begitu besar, wal uddah, dan juga persiapan kelengkapan tentera yang begitu banyak. Ini Yahudi Bani Nadir. Tapi senang ya Allah Ta'ala buka hati dia, campak dalam hati dia perasaan gerung, takut. Dia kata kita larilah. Dia minta nak keluar, dan Nabi kita halau mereka keluar. Dia benar bawa barang-barang sekadar unta dia boleh bawa ya. Itu ya, hal lain tak ya. Tinggal sini. Main besar, nak tunjuk besar kepala sangat ya. Yang ketiga, al-hadisu an taqsimi amwali Bani Nadir. Allah Ta'ala juga menceritakan dalam ayat ini tentang pembahagian harta yang ditinggalkan oleh Bani Nadir. Allah Ta'ala memberi bimbingan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi pembahagian yang cukup cantik. Dia panggil ahkamul fai. Tanda ni pelajar. Harta rampasan, mana kalau kita pergi perang dengan kafir, berlaku peperangan, pertempuran, harta yang kita dapat, yang ditinggal tu nama dia ghanimah. Nama apa? Ghanimah. Tapi kalau kita pergi dia lari, tak payah berperang, harta dia tu nama dia fai. Fai, fa ya hamzah, fai. Mana fai ni harta rampasan yang diambil daripada, yang ditinggalkan oleh kafir tanpa peperangan, itu dia panggil fai. Poin yang keempat, as-sana'u 'alal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala puji orang muhajirin ansar dari kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum wa ardahum. Sebab apa? Sebab mereka begitu baik, bersimpati sangat dengan sahabat-sahabat yang datang dari jauh meninggalkan harta. Maka panjanglah ceritanya, tunggu dalam ayatnya nanti insya-Allah. Allahu akbar. Dan juga doa orang yang datang kemudian kepada orang yang awal cukup harmoni. Ini yang dikatakan kestabilan. Kestabilan. Kalau setakat berebut sikit, berebut sama-sama itu tak panggil stabil tu. Kestabilan ni maknanya kita dapat kemenangan mutlak. Yang kelima, kashfu dakhailil munafiqin, mendedahkan permainan-permainan konspirasi, perancangan jahat, langkah-langkah sumbang yang dibuat oleh munafiqin yang bersepakat dengan puak-puak Yahudi di Madinah untuk menentang Nabi sallallahu dan umat Islam. Baik, ini mainan munafik ini dahsyat, licik, penuh dengan konspirasi, tipu daya, dan banyak orang panggil dalam istilah sekarang ini langkah-langkah yang dibuat oleh puak-puak munafikin yang bersekongkol dengan Yahudi semata-mata kerana nak melawan umat Islam. Dan Allah Ta'ala sebut juga beberapa sudut akuan-akuan, perkataan-perkataan, sumpah-sumpah mereka yang bohong, dan janji-janji mereka yang tidak ditunaikan. Jadi kita akan dedahkan nanti tembelang munafikin untuk kita tadabbur, ambil pengajaran bahawa orang yang suka bersumpah, orang yang suka berjanji palsu, orang yang tak ada pendirian ini, iaitulah perangai munafikin semata-mata nak menjatuhkan umat Islam. Yang keenam, wasfu Bani Nadir wal munafiqin bil jubni. Allah Ta'ala sifatkan Bani Nadir dan puak-puak munafiqin ini sebagai penakut, pengecut,
wa tafarruqil kalimah, pemecah belah masyarakat, wa tanzir, dan Allah Ta'ala buat bandingan cara-cara kelicikan munafikin dan Yahudi untuk menjatuhkan umat Islam, bitaghriri syaitan, dengan kelicikan tipu daya syaitan kepada orang-orang kafir dan mereka akan menyesal di akhirat esok yang tidak ada faedah. Yang ketujuh, taujihul amri lil mu'minin bitaqwallah. Allah Subhanahu wa taala beri bimbingan dalam ayat ini supaya orang Islam sentiasalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan larangan daripada tasyabbuh, meniru-niru perbuatan orang fasik yang jahat, yang sentiasa khianat untuk menjatuhkan Islam, menghina umat Islam. Bahkan mereka buat perancangan sampai mereka nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat jauh jarak perbezaan antara orang betul-betul beriman dengan orang yang munafikin dan juga yang kapitulin. Yang ke-8, bayanu azamatil Quran wa jalalatihi. Allah jelaskan keagungan Quran dan kemuliaan Al-Quran, dan menyatakan orang yang baca Quran dengan khusyuk, dengan faham, dengan tadabbur, mereka akan jadi ahli Quran yang begitu khusyuk hati mereka. Hati dia khusyuk. Yang ke-9, khutimati suratul karimah. Allah Ta'ala akhiri surah yang mulia ini dengan menyebut beberapa nama Asma'ul Al-Husna, nama-nama Allah yang maha indah, dan beberapa sifatnya yang maha tinggi, iaitu ayat 3 ayat terakhir suratul Hasyr. Huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim, sampai ke akhir. Banyak nama-nama Allah. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Jadi ayat ini Allah Ta'ala kumpulkan kepada kita untuk apa? Biar kita tahu, kita kenal beberapa nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan beberapa nama dan sifat Allah Azza wa Jalla yang mesti kita kena tahu dan kita kena kenal. Jadi tidak kita tak tahu apa. Baik para jemaah sekalian, itu dalam tafsir Al-Munir, ya maaf, Al-Muharrar.